Selamat sejahtera kepada doktor dan nama saya Esther Ng Kylie. Pengenalan, perumahan adalah keperluan terpenting dan asas bahawa penyediaannya secara global menjadi salah satu cabaran yang utama untuk pembandaran. Urbanisasi secara amnya merujuk kepada perkembangan penduduk dan bandar. Sebilangan besar orang tinggal di kawasan bandar berbanding dengan penduduk di luar bandar. Dengan kata lain, ini bermaksud penduduk yang tertumpuk di kawasan perkotaan yang mengakibatkan peningkatan permintaan untuk penggunaan tanah serta transformasi dalam perdagangan, perumahan, perbuatan dan pengangkutan. Di Malaysia, urbanisasi adalah masalah yang semakin meningkat sejak negara ini beralih dari ekonomi pertanian ke ekonomi perkhidmatan dan pembuatan moden. Sebenarnya, dari tahun 1971 hingga 2015, pertumbuhan urbanisasi di Malaysia meningkat sekitar 1.8%. Menurut Bank Dunia 2019, sejak pertumbuhan KDNK Malaysia meningkat sekitar 3.4% dari tahun 1975 hingga 2018. Malaysia menghadapi urbanisasi dan dianggap sebagai negara urban. Rangka institusi, peranan dan tanggungjawab. Sektor institusi awam. Jabatan Perumahan Negara JPN adalah di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Objektif utama JPN adalah untuk memastikan pembangunan sektor perumahan yang sempurna, berkualiti dan lebih teratur. JPN telah mengambil inisiatif dengan mengubah dasar Perumahan Negara DRN bagi memastikan perancangan perumahan di Malaysia dapat dilaksanakan dengan sempurna sekaligus mampu menjamin kehidupan yang lestari di kalangan rakyat Malaysia. B. Sektor swasta. Pihak pemaju telah digabung di bawah persatuan yang digelar sebagai REDA. REDA berperanan menambah baik industri bersama kerajaan bagi kebaikan semua pihak. Ia juga berperanan sebagai suara yang mewakili pemaju untuk mengedengarkan isu yang berkaitan pembangunan perumahan. REDA turut membantu kerajaan dengan berkongsi pengalaman dan idea bagi penambahbaikan polisi atau isu. REDA juga menjalankan kajian mengenai isu dan cabaran yang dihadapi industri dan akan mencadangkan penyelesaian atau langkah untuk mengatasinya kepada pihak berkuasa melalui Kementerian Jabatan dan agensi. Isu-isu berkaitan senario perancangan perumahan di Malaysia. Pertama, prosedur yang rumit. Prosedur yang rumit menjadikan sesuatu kelulusan itu mengambil masa yang lama untuk diperolehi. Contohnya, pelbagai mesyuarat yang akan dibuat untuk meluluskan perancangan perumahan. Kedua, tempoh mendapat kelulusan merancang. Kebanyakan pemaju di Malaysia ini menyatakan bahawa tempoh masa dalam mendapat kelulusan merancang adalah di antara 1 sehingga 2 tahun sahaja, tetapi ada juga yang menyatakan bahawa tempoh kelulusan merancang adalah di antara 3 sehingga ke 5 tahun. Faktor yang mempengaruhi kelebatan dalam mendapatkan kelulusan merancang ini adalah disebabkan oleh kelalaian di pihak pemaju itu sendiri. Ketiga, isu kualiti rumah. Walaupun di dalam perjanjian jual beli diselitkan tempoh beberapa bulan untuk pembeli membuat aduan mengenai kecacatan rumah yang dibeli, namun ia masih tidak dapat menjamin akan tidak berlakunya masalah terhadap rumah yang dibeli. Keempat, isu sumber tanah untuk perancangan perumahan. Isu bekalan tanah ini dapat dibahagikan kepada dua, iaitu di sektor swasta dan sektor awam. Di sektor swasta, kesukaran untuk mendapatkan tapak perumahan yang sesuai di kawasan bandar dipengaruhi faktor accessibility lokasi dan kenaikan harga tanah yang terjadi disebabkan wujudnya persaingan. Isu perumahan juga dikaitkan dengan faktor perolehan bahan, binaan, tenaga kerja dan suntikan pembiayaan kewangan daripada bank-bank perdagangan dan institusi kewangan berlesen. Senario dasar perumahan semasa di Malaysia. Permintaan dan penawaran perumahan. Permintaan terhadap perumahan sering berlaku di Malaysia secara teknikal yang ia dipengaruhi oleh kemampuan seseorang isi rumah membayar harga rumah di pasaran, tetapi isi rumah bergantung kepada pasaran terbuka ataupun yang memerlukan bantuan kerajaan bagi memiliki rumah. Dalam hal ini, fokus yang dilakukan oleh DRN adalah daripada fokus yang kedua, iaitu menambah baik accessibility dan tahap kemampuan memiliki rumah. Penawaran bagi pasaran perumahan. Kerajaan telah melaksanakan beberapa strategi bagi menangani isu penawaran perumahan ini, tetapi strategi perumahan mampu milih semasa lebih menjurus terhadap pemilikan perumahan dalam mewujudkan ketidakselarasan di antara dua objektif dasar, iaitu membantu golongan yang memerlukan keperluan perumahan asas dan membantu golongan bukan pemilik rumah untuk membeli seterusnya memiliki rumah. Kemampuan memiliki rumah. Kerajaan Persekutuan telah mengambil tindakan yang proaktif bagi menangani masalah ini, seperti melaksanakan berbagai skim pembiayaan dengan memberi tumpuan khusus kepada isi rumah yang berpendapatan rendah B40 seperti skim pembiayaan deposit rumah pertama, my deposit dan skim pinjaman perumahan. Seterusnya, analisis spasial. Analisis spasial ini boleh dikaitkan dengan bentuk geografi sesebuah tempat bagi mewujudkan kemudahan awam yang terdapat di perumahan seperti padang perpustakaan komuniti, kemudahan tempat ibadat dan ruang umum. Fokus dasar perumahan negara yang hendak diwujudkan adalah menambah baik koordinasi antara pembangunan perumahan dan pengangkutan untuk kualiti kehidupan yang lebih baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai. Nama saya Muhammad Ahri Afiq bin Muhammad Elmi, metrik number AP190286. Okey baik, sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang perumahan kos rendah yang berada di Johor. Okey baik, pengenalan secara serba sedikit projek perumahan kos rendah yang berada di Johor. Program perumahan kos rendah yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan berserta pihak swasta adalah bertujuan untuk mewujudkan kemudahan kediaman dan penginapan kepada golongan yang berpendapatan rendah supaya salah satu matlamat kerajaan iaitu meningkatkan kualiti hidup rakyat berpendapatan rendah dan membasmi kemiskinan dapat dicapai. Okey baik. Projek perumahan kos rendah di Johor terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah Rumah Mampu Biaya Johor. Yang kedua adalah Lot Bumi Putera. Dan yang ketiga adalah Program Perumahan Rakyat. Okey baik. Sekarang saya akan menerangkan mengenai Rumah Mampu Biaya Johor secara ringkas. Berikut merupakan syarat kelayakan Rumah Mampu Biaya Johor. Dan Rumah Mampu Biaya Johor terbahagi kepada beberapa bahagian seperti Rumah Mampu Biaya A dengan had pendapatan tidak melebihi RM4,000, Rumah Mampu Biaya B dengan had pendapatan tidak melebihi RM6,000 dan Rumah Mampu Biaya C dengan had pendapatan tidak melebihi RM8,000 dan Rumah Mampu Biaya D dengan had pendapatan tidak melebihi RM10,000 dan akhir sekali kedai kos sederhana dengan had pendapatan perniagaan tidak melebihi RM13,000. Okey. Bagi lot Bumi Putera pula, di antara syarat-syarat kelayakannya adalah pemohon mestilah warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas. Pemohon mestilah bertaraf Bumi Putera. Pemohon yang bukan bertaraf Bumi Putera adalah tidak layak untuk memohon sama sekali. Dan pemohon hendaklah berkahwin ataupun bujang yang tersenarai dalam kelayakan memohon. Okey baik. Yang ketiga adalah program perumahan rakyat. Okey, berikut merupakan di antara beberapa syarat-syarat ataupun peraturan yang pemohon perlu patuhi, iaitu pemohon mestilah warga negara Malaysia, mestilah berumur 18 tahun dan ke atas, telah berkahwin, janda atau duda, dan hanya bujang berumur 50 tahun dan ke atas yang mempunyai tanggungan, iaitu kematian ibu bapa sahaja yang layak dipertimbangkan. Dan selebihnya, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca pada slide. Okey baik, sekarang saya akan menerangkan sedikit mengenai projek perumahan Rumah Mampu Biaya yang berada di Johor. Dan salah satunya adalah Taman Desa Tropika. Baik, permohonan bagi projek perumahan ini telah dibuka bermula 29 November 2020 sehingga 27 Januari 2021. Baik, perumahan ini jenis Rumah Mampu Biaya B dan jenis bangunan yang didirikan adalah rumah teres 2 tingkat. Harga bagi unit ini adalah sebanyak RM80,000 dan had pendapatan pemohon adalah tidak melebihi RM6,000. Keluasan bangunan adalah sebanyak 850 kaki persegi dan terletak di simpang kanan Batu Pahat dan sebanyak 45 unit telah dibangunkan. Okey baik, pada kali ini saya akan menerangkan proses pembangunan dan perinciannya. Okey baik, saya akan menerangkan kandungan pembangunan dan perincian secara ringkas. Pada peringkat pertama adalah peringkat perancangan, yang kedua peringkat analisis dan reka bentuk, dan peringkat yang ketiga adalah peringkat pembinaan, yang keempat peringkat pengurusan dan yang terakhir peringkat penyerahan. Okey baik, pada peringkat perancangan, pihak perunding perlu membuat strategi pembangunan sebelum proses pembangunan dimulakan di tapak pembinaan. Dan pada peringkat yang kedua, analisis dan reka bentuk, pihak perunding perlu membuat analisis dan reka bentuk terhadap tapak projek. Mereka berperanan dalam mencari tapak pembinaan yang bersesuaian. Pada peringkat yang ketiga, iaitu peringkat pengurusan, penyediaan dokumen tender dan membuat penawaran tender akan dijalankan. Syarat serta klausa kontrak akan disertakan pada tender tersebut.
Dan pada peringkat yang keempat, iaitu peringkat pembinaan, pihak kontraktor perlu membuat persediaan untuk membina. Mereka perlu membersihkan tapak binaan dan yang penting kontraktor juga perlu menyediakan laluan masuk dan keluar ke tapak pembinaan. Dan yang terakhir adalah proses penyerahan. Setelah proses pembinaan sudah tamat, sijil tamat kerja akan diberikan kepada pihak kontraktor. Mereka akan menyerahkan hasil tersebut kepada pihak tertentu. Kemudian sijil layak menduduki dan sijil penyiapan dan pematuhan akan diperolehi daripada pihak berkuasa tempatan. Terdapat beberapa tindakan yang perlu dipatuhi oleh sesebuah pembangunan. Di antaranya adalah keselesaan dalam reka bentuk rumah, mewujudkan reka bentuk yang mudah, memaksimumkan keselesaan, menstabilkan dan memudahkan perumahan di kawasan. Pembandaran tempatan iaitu menguruskan penjimatan tenaga dan sumber, kesihatan, komunikasi dan belajar atau bekerja di dalam rumah. Kualiti yang tinggi, kuantiti yang mencukupi dan berpatutan kos. Pembangunan juga perlu mematuhi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1948 yang menyatakan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk taraf hidup yang mencukupi untuk kesihatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuklah makanan, pakaian, perumahan, rawatan perubatan dan perkhidmatan sosial yang diperlukan. Tindakan yang dikenakan melalui prosedur pentadbiran yang memaksa pemaju untuk menyediakan sebahagian pembangunan untuk perumahan ini dapat menyediakan pergerakan untuk membantu mengembangkan elemen komuniti dengan cara yang cekap, dan hal ini menggambarkan hubungan antara majlis pembandaran di sesuatu kawasan itu dengan penduduknya. Kesimpulannya, untuk memastikan proses sistem perumahan dan pembangunan diterima dan berjaya adalah memastikan proses pembangunan perincian berjalan dengan cara yang betul dan teliti, termasuklah dalam peringkat perancangan, peringkat analisis dan reka bentuk, peringkat pengurusan, peringkat pembinaan dan akhir sekali peringkat penyerahan. Kelima-lima proses ini dapat memastikan matlamat organisasi atau negara dapat dicapai dan memfokuskan pada isu-isu yang penting bagi kepentingan beberapa pihak yang terlibat dalam proses ini. Tamatlah sudah pembentangan ini. Terima kasih saya ucapkan. InsyaAllah di lain waktu bertemu lagi.